Clear? Ya, clear. Lepas tu, you kena faham apakah harapan daripada pelabur dengan you. Apakah harapan pekerja dengan you. Dan apakah harapan pihak berkuasa dengan you. You kena faham semua harapan mereka ni. Setelah memahami 1, 2, 3 punya maklumat, barulah you dapat memulakan plan you dengan betul. Kalau tak, planning you adalah berdasarkan maklumat yang you pluck from the sky. Faham tak? Ramai orang buat planning. Bila saya tanya, mana dapat maklumat ni? Dia cakap tahun lepas kita buat macam ni, dari tahun ni buat macam ni lah. Tu salah. Tak boleh. Tahun lepas punya cerita. Tahun ni you kena cari baru lagi. Apakah external issue, apakah internal issue, apakah expectation for interested parties. Tahun depan, buat lagi sekali. Tahun satu lagi, buat lagi sekali. Barulah plan you betul. Kalau tak, plan you akan plan short sendirilah. Ataupun nanti, plan you jadi tak relevan. Kenapa? Sebab dia bukan isu. Dia bukan isu, you nak buat program apa hal. Contoh, internet issue you adalah kasut boot yang rosak. Di mana kasut boot tu ditukar 3 tahun sekali. Itu internal issue, betul tak? Ya. Tapi dalam program safety you tak pernah sentuh pasal kasut boot. Yang tu buat pekerja marah. Apa ni cerita orang safety ni? Aku dah lama komplain pasal kasut boot. Tapi kasut boot tetap juga ditukar 3 tahun sekali. Ini tak patut. Sebab tu orang tak nak ikut program safety kita. Sebab benda yang kita lancarkan tak relevan dengan isu semasa. Dia hendaklah relevan tau, program kita ni. Clear? Clear. Okay, itulah tambahan kepada nota ni. Okay. Yang ni when developing a plan. Apabila kita nak buat plan, kita kena ada objektif dan target. Okay. You faham tak apa maksud objektif dan target? Sekejap jalan. Objektif adalah suatu matlamat yang kita nak buat. Target adalah threshold, kat mana kita nak pergi. Apa yang kita nak capai. Performance, kita nak buat macam mana yang kita hajat lah. program, Program adalah sistem yang mana kita susun untuk capai hala tuju. saya bagi contoh lah. Okay, katakanlah okay, Encik Jalan? Ya. Okay, you baca satu persatu ni. Yang merah tu. Isi dia. Okay. Merah baca, lepas tu isi dia baca. Okay, hazard adalah debu di tempat kerja. Objektif adalah untuk mengurangkan debu di tempat kerja. Targetnya adalah untuk You baca direct je lah. Untuk achieve dust level in the workstation 10% below. Maksudnya kita nak capai kita nak kurangkan, target kita nak kurangkan debu 10% daripada had yang dibenarkan oleh kerjaan.
Okay. EL tu had yang dibenarkan oleh kerajaan. Ya. Kita nak Commission. lebih bagus daripada kerajaan. Kita nak kurang 10% di bawah had yang dibenarkan oleh kerajaan. Okay? Ya. So program adalah satu, kita kena identify key maintenance parameter untuk mengurangkan debu. Dua, kita kena revise maintenance program to incorporate key dust reduction task. Ketiga, optimize maintenance schedule through computer programmer. Itu program Okay. Indikator pula. Indicator, percentage on-time maintenance activities or maintenance notification. Operational control. Operational control, satu maintenance process, yang kedua maintenance training of maintenance technicians, ketiga computerized notification of schedule maintenance. Monitoring and measurement. Monitoring and measurement, satu tracking of maintenance activities or maintenance notification. Nombor dua, monitoring of dust emission. Ketiga, monitoring of dust related sick leave. Yang keempat, annual assessment of dust reduction achieved. Okay, dekat sini you tengok. Warna coklat saya cakap apa. Nombor 2 saya cakap apa. Nombor 3 saya cakap apa. You baca petak dia. Graf satu, kalau coklat KPI, graphical monitoring. Yang color kuning, graf 2, performance graphical monitoring. Graf 3, performance graphical monitoring. You nampak tak perbezaan perkataan tu? Satu monitor KPI, satu lagi monitor performance. Nampak tak? Nampak? Cuba you baca KPI ni. Apa saya dalam bracket ni, apa saya tulis apa? Can control. Performance? Percentage. Tak ada apa. Performance apa dalam bracket ni? Can influence only. Kenapa saya cakap macam tu? Takkan saya suka-suka tulis kan? Can control maksudnya tinggal rajin dan malas saja. Sebab KPI ni untuk monitor berapa banyak kerja maintenance yang you buat on time berbandingkan dengan maintenance request. Or request 10. Daripada 10 tu, mungkin 7 je you buat on time. 3 tu you malas-malas, buat lambat-lambat. Jadilah 70%. Clear? Okay. Ya. Yeah. Jadi KPI ni tinggal malas dan rajin. That's why saya letak can control. Walaupun bagaimanapun, performance ni, berapa banyak dust yang berada di tempat kerja kita tak dapat kontrol. Dia you dapat pengaruh saya. Macam mana you mempengaruhi dia? You mempengaruhi dia menggunakan KPI. Kalau KPI tak achieve, performance you tak akan dapat achieve. Jadi performance you ni bergantung kepada KPI. Tetapi KPI bergantung kepada rajin dan malas. Nampak tak? That's why saya kata performance ni can influence but cannot be controlled. Sebab dia bergantung kepada KPI. Okay. Jadi kalau kita mencapai KPI, perlu tak kita happy sangat? Perlu tak? Boleh tak kita buat kerja? Yes, KPI ni menunjukkan you rajin dan malas saja. Satu, katakanlah you rajin. Satu lagi soalan. Rajin tu dalam keadaan betul ke salah lagi? Satu, buat kerja. Nombor 2, buat kerja berkualiti. Kalau you buat kerja dan kerja you berkualiti, barulah performance you akan tercapai. Katakanlah you buat notification, semua notification you on time. Tapi buat cincai, tak dapatlah. Nampak tak benda ni? Faham.
Jadi, saya nak beritahu kat sini. Saya kena letak ayat ni. Performance bergantung dengan KPI. Satu, kalau KPI tercapai, Belum tentu. tetapi buat kerja tidak berkualiti, maka performance tetap tidak tercapai. Ya tak, Nel? Ya, betul. Tapi kita dalam masyarakat Malheim biasa, kita duduk sibuk dengan KPI, betul tak? Betul. KPI mesti yes, celebrate, masuk dalam Facebook, tengok performance, ke laut. Kenapa? Sebab buat tak sungguh-sungguh. Clear? Ya, clear. So, sekarang soalan saya dekat sini. Saya tunggu you tanya sebenarnya, tapi you tak tanya. You tak tanya, saya tanya. Saya bagi tengok betul-betul. Apa beza antara program dan operational control? Itu soalan saya. You baca benda tu and then you beritahu saya. Yang lain boleh bagi komen juga, apa beza program dengan operational control. Nampak beza tak? Program dengan operational control. Kalau you baca betul-betul, you akan nampak. Program ni adakah dianya plan macam mana nak buat kerja tu? Yang mana manakala operational control adalah tools yang kita gunakan untuk sukat achievement. Kan? Dia hampir. Kira okey lah jawapan itu. Nampak tak sekarang? Cuba baca balik. Program adalah aktiviti, manakala operational control adalah kemudahan yang ada untuk melaksanakan program. Okay, sekarang kita baca balik. Betul ke tidak apa yang saya tulis ni? Betul nampak ya? Ya. Okey, untuk pengetahuan dia, yang ni saya nak cerita pasal masalah kita di dalam pasaran. Okey. Kebanyakan syarikat
Bila saya tanya ada objektif tak? Ada. Ada target tak? Ada. Lepas tu, saya tanya, lepas tu apa lagi? Kita ada objektif dan target. Lepas tu, kita ada objektif dan target. You tahu tak sekarang kenapa KPI tak tercapai dan performance tak tercapai? Apa alasan untuk you tidak mencapai performance dengan KPI sebenarnya? Apa yang kebanyakannya tak ada di tempat kerja? Monitoring and measurement. Yang tak ada dekat tempat kerja adalah program dan operational control. Mereka ada objektif dan target tapi dia orang tak tetapkan program. Lepas tu, bila ada program, operational control tak ada. Apabila program dan operational control you tak ada, objektif dan target you cuma tinggal mimpi je sebenarnya. Tak ada siapa nak buat. Sebab itulah, apabila you ada objektif dan target, you hendaklah ada kotak yang macam saya tunjuk ni, jadual macam saya tunjuk ni. Kalau you tak buat macam ni, jangan haraplah. Cuma tinggal mimpi saya. Tulis KPI. Tulis KPI lah. Bos tanya macam mana KPI saya? KPI, bos. Berapa persen? Dia memang okey, bos. Itu je you dapat jawab. Graf tak dapat plot. Sepatutnya, selepas you buat benda ni, you dapat plot graf ni tau. Last, saya cantumkan tiga graf ni. Dan graf ni ada maksud dia tersendiri yang dia boleh buat penceritaan. Clear dah sekarang? Ya. So dah faham maksud objektif dan target tu. Lepas tu performance measurement. Okay. Pastikan you monitor lah apa yang you nak target tu. Okay. Kalau you tak monitor, memang parah. Satu lagi soalan yang sangat simple. Dia berkaitan dengan monitoring dengan measurement ni juga. Soalan saya ni simple gila. Memang simple. Tapi biasalah soalan saya simple. Jawapan ni belum tahu lagi. Apa jawapan dia? Sila jawab dalam public chat. Saya sangat yakin semua pernah pergi meeting daripada sekolah sampai sekarang. Soalan saya, kenapa pergi meeting? Apa tujuannya? Tolong jawab dekat public chat, saya tengok jawapan. Saya nak semua jawab.
Okay, saya bagi masa 2 minit lagi. Itu jawapannya. Boleh baca jawapan saya? Memantau objektif dan monitoring of objektif. Ataupun monitoring of objektif. Itulah tujuan meeting. And then, semasa saya bekerja dulu, zaman saya kerja dululah, setiap komiti yang nak datang meeting, saya wajibkan mereka bawa graf. Selagi mereka tidak bawa graf, mereka tidak dibenarkan masuk meeting. Kenapa saya mewajibkan graf? Kenapa pergi meeting mesti ada graf? Sebab saya nak monitor benda ni. Maksudnya, setiap komiti yang masuk ke dalam meeting, mereka ada KPI masing-masing. Mereka ada objektif masing-masing. So, saya nak dia orang bawa semua benda yang dia orang dah buat. Kalau tak buat, tak ready, tak payah masuk meeting. Sebab dia tak dapat tunjukkan progress. Clear ke tak? Ya. Dan meeting ni tuan-tuan, dia ada kesan dia tahu. Kalau meeting setahun sekali, 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, ada kesan dia. Saya tunjuk kat sini, kesan meeting. Okay. Dekat sini saya nak tunjuk you. Kalau meeting you, garisan hitam tu adalah objektif. Objektif yang you nak capai. Objektif yang nak dia capai. Merah tu apabila you meeting 6 bulan sekali. Apabila performance you teruk dekat bawah, you buat meeting. Performance you naik. Betul? Betul. Lepas tu bila tak meeting, lemau balik. Bila dia lemau dekat sini, you push balik, meeting balik. Naik balik performance. Lepas tu lemau balik. Itulah manusia. Dah lama dia manusia. Dia memang selalu lemau. Okay? Ini pula kalau meeting quarterly. Maksudnya, jarak lemau dia dengan jarak objektif dia semakin dekat. Ini objektif, ini lemau dia. Ini objektif, ini lemau dia. Bila lemau meeting, naik balik. Lemau balik. Meeting balik, naik balik. Clear? Clear. Sekarang, kalau kita membuat meeting sebulan sekali. You dapat imagine tak kalau you meeting tiap-tiap hari apa jadi?
Apa jadi dengan objektif? Kalau meeting tiap hari. Garisan itu almost straight. You tahu company apa yang meeting tiap hari? 16 tahun kerja dengan company yang meeting tiap hari ni. Mana-mana company Yahudi, dia memang meeting tiap hari. Company Yahudi kira untung rugi tiap hari. Saya tanya dengan bos saya, kenapa perlu meeting tiap hari? Kenapa tak meeting sebulan sekali? Dia cakap dengan saya, kalau kau dah tahu, hari ni kau rugi, kenapa nak tunggu sampai hujung bulan baru nak ambil tindakan? Kenapa tak ambil tindakan esok je? Dia betul juga. Kan? Ataupun dah tahu bulan Januari buat salah, tak apa, kita tunggu bulan 12 nanti kita. Itulah kenapa syarikat Yahudi ni susah nak bankrupt. Sebab dia buat correction tiap-tiap hari. 16 tahun saya bekerja dengan orang macam ni. Okay. Di mana meeting saya sehari 5 kali. Saya datang kerja pukul 7 pagi, pukul 4, pukul 5 petang baru saya start buat kerja. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 4 petang tu, kerja saya meeting saya. Macam-macam jenis meeting dan macam-macam jenis graf yang saya bawa pergi meeting. Sampai rasa macam nak muntah tengok graf. Tapi nak buat macam mana? Dah you pilih kerja dengan dia orang. Ikut je lah cara dia orang. Anda faham apa masuk meeting? Kenapa kita pergi meeting? Kalau you tak meeting, you tak dapat buat monitoring. Monitoring yang paling cantik sekali adalah minimum lah. Sebulan sekali. Okay. Kalau you mampu buat tiap-tiap hari, buatlah tiap-tiap hari. Supaya company you cepat berkembang. Tuan-tuan, ada apa-apa soalan setakat ni tuan-tuan? Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada soalan. Okay ya, okay, saya teruskan. Ini performance measurement and monitoring. Performance measurement and monitoring ni dia ada leading indicator, dia ada lagging indicator. Okay. Apakah leading indicator? Apakah lagging indicator? Tunjukkan. Saya bagi contoh kat sini ya. Katakanlah anak kita nak pergi UPSR. UPSR, apa harapan you dengan anak you? Skor dengan baik. Berapa results? Cuba sebut. 6A, setuju? Setuju. Itu dia punya performance. Untuk mencapai 6A, you kena ada KPI dia. Apakah KPI dia? Baca buku 4 jam seminggu. Homework 2 jam seminggu. Jogging 10 km seminggu. Minyak ikan 10, bukan 10 lah, 7 biji seminggu. Tidur sebelum pukul 9 malam. 5 hari seminggu. 2 hari tu bagi freedom lah kat dia. PUBG 1 jam seminggu. Ini dia punya KPI. Kalau dia buat semua benda ni,
InsyaAllah dia boleh dapat 6A. Nampak tak? You jangan, bila anak you nak pergi PSR, you suruh dia belajar je. Pening budak tu. You kena sediakan KPI untuk anak you. You kena suruh dia jogging. Kena suruh dia bermain juga. Jadi sekarang you faham tak apa beza di antara leading indicator dan lagging indicator? Clear tak beza dia? Yang ni selain daripada performance, dia juga dikenali sebagai KRA, Key Results Area. Tapi di Malaysia ni semua orang cakap KPI. Kiri kanan tu orang cakap KPI. Perkiraan ni telah digunakan dengan sembarangan di Malaysia. Jadi, kalau dalam safety pula, you buat macam mana? Kalau dalam safety, you cakap apa kat sini? Zero lost time injury. Lepas tu, incident rate reduction 30% from previous year. So, untuk mencapai keputusan ini, apa you kena buat? You kena buat safety training, safety campaign, you kena buat Zumba, you kena buat 5S, you kena buat safety and health committee, you kena buat safety procedure, you kena buat OSH, management system, you buat semua benda ni, barulah you dapat yang ni dengan yang ni. Ada soalan Cik Jalaluddin? Tak ada soalan. Clear setakat ni? Ya, saya. Okay, good. Itulah cerita tentang leading dan lagging. Dia juga dikenali dekat sini proaktif. Yang ni dikenali sebagai reaktif. Continual improvement, perkataan last sekali. Okay, tolong jawab dekat public chat. Continual improvement, graf yang mana satu? A ke B? Tolong jawab dekat public chat.
Yang ni nama dia continuous. Yang ni continual. Kita dalam safety, Encik Amirul boleh on microphone tak? Yes, saya. Okay, Encik Amirul, kita dalam safety you tengok saya explain pasal continual Kita belajar yang mendata ni kan. Yang mendata ni maksudnya belajar. Lepas tu faham. Lepas tu amal. Lepas tu pakar. Lepas tu dah jadi pakar, baru kita belajar ilmu baru. Belajar, faham, amal, pakar. Belajar ilmu baru. Belajar, faham, amal, pakar. Belajar ilmu baru. Itu maksudnya. Sebab tu graf dia ada mendata, ada menaik. Di mana continuous ni, dia tiap hari dia belajar, tiap hari dia pandai. So mana logik yang tu? Maknanya bila. Maknanya so maknanya jawapan dia B lah. Maknanya jawapan dia B. A tu sebenarnya cuma boleh berlaku dekat mana? Tindak balas bahan kimia. Yang ni untuk minda. Minda manusia macam ni. Faham? Faham Jadi orang safety boleh tak pakai perkataan continuous? Faham? Tidak boleh. Kita cuma boleh menggunakan perkataan continual saja. Dan continual ni kalau dekat Jepun dikenali sebagai kaizen. Faham Faham? Okay, good. So itulah yang dikatakan sebagai continual improvement. Jadi macam mana kita nak membuat continual improvement? Management must review its activities to ensure OSH risks in the workplace are allowed, that OSH MS is efficient, and that its OSH performance target are met and improved. Kita ada beberapa action. Yang ni saya nak buat pembetulan Encik Jalal, ready? Ya. Ya. Ready? Ya, ready. Alap ni maksud dia as low as reasonably practicable, betul? Betul. Dia cakap risk tu as low as, kita tengok ayat ni. Risk dia to ensure OSH risk is in the workplace are allowed. Apa maksud OSH in the workplace are allowed? Maksud dia adalah apabila risiko yang berada di tempat you berada dalam status risk appetite. Appetite macam mana? Selera? Ni dalam bahasa Malaysia, selera tau.
Alap tu maksudnya dia berada dalam kategori risk appetite ataupun dalam kategori ketiga-tiga perkataan ni mempunyai maksud yang sama. Clear? Hello? Ya. Kalau tak clear, tanya je. Apa yang nak tanya? Yang penting bagi saya adalah saya dah bagi benda ni, mengatakan benda ni berada pada maksud yang sama. Alap maksudnya risk appetite. Dan juga maksudnya low risk. Dan apakah maksud low risk? Maksud low risk adalah yang ini. Ini juga yang dimaksudkan oleh OSHA yang sebagai as far as practicable kan? Yes, as far as practicable. Dengan syarat, you kena buat high-rec, you kena buat OSH risk assessment. Selagi you tak buat OSH risk assessment, you tak boleh mengatakan bahawa you telah alap. Clear tak? Ya. Yeah. Mana boleh you, kalau pihak DOS saya kena, macam mana you tahu risiko dia rendah? Aku dah 30 tahun kerja sini, rasa-rasa macam rendah risiko ni. Tak boleh kan tu. You cuma dapat buktikan bahawa risiko you rendah dengan menunjukkan dokumen OSH risk assessment you. Clear? Ya, clear. Dan OSH dia, bila dia minta dokumen, dia ada dua cara tanya dia soalan tu. Apakah soalan yang ditanya oleh OSH? Ditanya oleh DOS? You kena dengar betul-betul soalan daripada DOS. Boleh tolong baca yang ni Encik Jalal? Kemungkinan rekod yang akan diminta oleh pegawai DOS. Boleh bagi saya rekod HIREC untuk kita serahkan rekod HIREC kepada pegawai. Atau B, boleh bagi saya rekod penasiran risiko KKP. So, serahkan rekod HIREC, CHRA, ERA, NRA dan lain-lain penasiran risiko. Okay. Jadi harapan you, dia nak tanya soalan A ke dia nak tanya soalan B? Soalan A. Yes, kalau saya pun saya mengharapkan dia tanya soalan A. Soalan A tu biasanya pegawai DOS yang fresh. E41, baru sebulan kerja, dia tanyalah soalan A. Tapi kalau pegawai DOS tu rambut dia ada uban, janggut dia ada panjang, dia tanya soalan B kat you. Yang dah faham dah apa maksud rekod OSH risk ni, OSH risk assessment ni. Okay? Ya. Okay, good. Sekarang yang ni dah clear. Ini pula saya nak terangkan benda ni. Encik Jalal, apa beza correction dan corrective action, Encik Jalal? Correction adalah pembetulan. Corrective action, tindakan yang diambil, yang kena ambil untuk membuat sesuatu perbaikan lah. Contoh. Contoh sekarang ni keadaan dalam situasi COVID ni, ada staff yang kita dah bagi tahu semua kena pakai mask setiap masa. Dan dia tak buat. Jadi correction adalah kita cek setiap kawasan dan pastikan semua orang faham dan semua orang akur lah ikut peraturan. Itu correction. Corrective action? Kita sediakan alat-alat yang digunakan untuk apa?
Untuk daftar masuk contohnya kita adakan dekat time frame tu kita letakkan temperature. Lepas tu kita adakan pengawal untuk pastikan semua orang yang mematuhi lah arahan dan pakai mask. Jawapan you mungkin betul, mungkin tidak. Walau mana pun kita kena study you punya jawapan. Sekarang kita study you punya jawapan Ya. Isu. Apa isu you tadi? Face mask. Dalam keadaan komplit, pekerja tidak pakai face mask. Ya. Betul? Betul. Itu isu ya. Soalan, kenapa pekerja tidak pakai face mask? Basically behavior. Okey, dia macam ni Cara you nak cari basic cost, you tak boleh cari alasan yang menyalahkan pekerja. You kena cari alasan kesilapan management. Apakah kesilapan management yang menyebabkan isu ini timbul? Kalau dalam keadaan sekarang, latihan sudah diberikan, face mask memang diberi percuma, disediakan. Enforcement pun ada, pegawai anggota-anggota security akan membuat pemeriksaan. Apa lagi masalah management yang belum siap? Apa lagi yang management belum buat? Latihan sudah, face mask dah bagi, monitoring dah. Suasana tempat kerja pun okey. Okey, saya tolong you Saya tolong Sebab basic cost you tak boleh cari salah pekerja tau. Basic cost kita kena target management. Memang macam tu cara dia. I guide you Ini yang tak best ni. You cari mestilah dia tak keluar. Tengok, dia tak nak keluar tau. Saya sebenarnya malas nak buka folder ni. Boleh baca ni, ada tak kesilapan dia berkaitan dengan benda ni? Kalau tak ada, kita go next. Basic cost, personal cost, inadequate physiological capabilities, restricted range of body movements, Saya limited tak ada kat ability sini. to body positions. Tak ada. Yang ni? Lack of experience, inadequate orientation, initial training. Misunderstood direction. Misunderstood direction. Okay.
Kan kita pergi kepada lack of control, Pak. Lack of control ni sebenarnya merujuk kepada sistem keselamatan dan kesihatan. Dalam sistem keselamatan dan kesihatan, kita tengok dekat mana masalah management. Dia ada banyak tau, basic cost ada banyak. Macam-macam. Dekat sini. Ada tak benda-benda kat sini yang ada kaitan dengan masalah OS management system ni? Kalau tak ada, saya go next. Next. Tak ada, next. Ada tak? Pakai mask takkan kita nak bagi award kot. Tak apa, kita cari lagi ya. Yang ni pula. And follow up system inspection, critical part item prevention. System inspection system for employee to report. Yang last kali tu saya tak pernah pastilah untuk case face mask tu. Tak apa, kita booking yang last tu dulu System for employee to report substandard condition in writing. Maksudnya, kalau you bagi face mask tu diorang tak selesa pakai. Diorang tak boleh nak report. Itu maksud dia lah. Okay. Terusnya. Task identify. Tak ada. Yang ni. Ada. Oh, banyak. Company you ada tak emergency response plan untuk COVID? Ada. Ada? Okay, good. Ada. Mungkin lesson learn system. Lesson learn system. Okay, kita book yang tu satu lagi. Kita tengok lagi. Ada lagi tak? Okay. Ada. Okay. Thanks. You ada consequence management tak? Tak berapa clear macam tu. Consequence management ni maksudnya apabila pekerja you tidak mengikut arahan, mereka akan diambil tindakan. Dan you ada sistem untuk mengambil tindakannya. You ada tak benda tu? Ada. Yang tu kita buat agak simple lah. Tak apa, asalkan ada dulu. Ada.
Yang ni problem solving project team ada? Ada. Ada? Ada. Ini? Okay. Okay, ada. Next. Next. Tak apa. Okay, apa yang kita book tadi? Tadi lupa lah pula. Lupa pula, saya pun lupa. Salah dia, dua-dua lupa. Lesson learn system lah. Ya, yeah, betul. Anggaplah benda tu. Okay. Okay. Sekarang ni, correction pekerja tidak guna mask. Correction adalah benda ni. Correction kan adalah apabila you membetulkan isu. Contoh, keluarkan signage arahan untuk menggunakan mask. Lepas tu lantik supervisor untuk remind tentang penggunaan mask. Itu adalah correction. Corrective action pula adalah apabila you take action dengan dua benda ni. Contoh, misunderstood of direction, redesign training material. Buat training. Lepas redesign, you kena buat training. COVID. Face mask. Lepas tu, lesson learn tak ada. You buat establish lesson learn system. Nampak sekarang ni beza antara correction dengan corrective action. Dia sebenarnya dekat lokasi mana you ambil tindakan. Kalau you ambil tindakan dekat isu, dia akan menjadi correction. Tapi kalau you mengambil tindakan untuk penyebab kepada isu tu, itu adalah corrective action. Clear tak? Okay, clear. Di mana isu ni merujuk kepada pekerja. Sedangkan basic cost dengan ni merujuk kepada majikan. Clear tak? Clear. Kalau correction dan corrective action dah clear. Preventive action tu binatang apa pula? Apa benda preventive action ni? Beritahu saya. Apa preventive action ni? Elakkan dari berlaku. Tak. Sebenarnya OHSMS itu adalah preventive action. Sebab itulah dalam OSH Management System, di dalam ISO 45001, dia tak suruh you buat preventive action. Sebab sistem tu sendiri adalah preventive action. Manakala perbuatan you di dalam sistem itu adalah correction ataupun corrective action. You mesti clear kan ni, jangan confuse benda ni.
Tak boleh confuse. Okay. Okay ya. Tak berani ambil tindakan, label law nanti menyusahkan. Dia tak ada masalah. As long as you ambil tindakan berdasarkan undang-undang, that is fine. You nak bunuh orang pun boleh berdasarkan undang-undang. Kan kalau orang membunuh, hukuman dia hukum bunuh, betul tak? Betul. Kan itu membunuh pun okey. As long as ikut undang-undang. Yang ni, you nak cubit orang pun tak boleh. Kalau you cubit orang tu, melanggar kehendak undang-undang, maka you cubit orang pun, you kena masuk jail. Jadi, bottom line dia adalah, nak buat apa-apa, ikut undang-undang je. Okey. Apakah maksud Mr. Ling? Nak you jawab yang ni Mr. Ling. Apakah maksud kedaulatan undang-undang? Mr. Lee. Mr. Ling, tolong jawab. Apa maksud kedaulatan undang-undang dalam bahasa orang putih? Mr. Ling, tolong jawab. Mr. Ling dan orang lain-lain, tolong jawab. Apa maksud kedaulatan undang-undang dalam bahasa orang putih? Saya tengok siapa dapat bagi saya jawapan. Yang betul. Cepat sikit. Public chat. Yes. Mr. Oswald, betul. The rule of law. Rule of law itu, yang duk menteri kita duk bising-bising tu, kalau zaman dulu dia orang cakap kedaulatan undang-undang, duk pusing-pusing kedaulatan undang-undang. Tiba-tiba sampai satu masa, menteri-menteri kita dah tak gunakan perkataan kedaulatan undang-undang, dia gunakan perkataan rule of law. Bila dia gunakan rule of law, orang pun heran, apa benda rule of law ni? Sebenarnya rule of law ni adalah kedaulatan undang-undang. Kalau nak translate benda ni straightforward dalam bahasa orang putih, memang tak dapat. Tapi sekurang-kurangnya hari ni you dah tahu bahawa rule of law itu adalah kedaulatan undang-undang. Ada faham tuan-tuan? Dan you sebagai orang safety hendaklah faham betul-betul undang-undang. Kita orang safety ni bermain dengan undang-undang sebenarnya. Kalau you mahir dengan undang-undang, maka senanglah you bawa kerja you sebagai safety officer. Kalau you bebal tentang undang-undang, memang you bebal lah kerja you. You suka ke tak suka ke, you kena mencintai undang-undang sekarang ni. Sebab you adalah orang yang memperjuangkan kedaulatan undang-undang. Ataupun you adalah orang yang memperjuangkan the rule of law. Okay? Okay. Sekarang preventive action dah faham. Corrective action dah faham. Kalau you ada correction dan corrective action, barulah you dapat buat continual improvement. Itulah sebenarnya. Adapun dekat sini, dia menggunakan perkataan preventive action sebab perkataan preventive action ni digunakan sebelum tahun 2018. Dah habis. Ini kesimpulan apa yang kita belajar. Okay? Okay. Boleh you all type apa yang you all belajar daripada tajuk nombor 1 kita ni. Saya nak tengok apa yang melompat bangun yang you dapat hari ni daripada tajuk nombor 1 ni. Sebelum saya pergi ke tajuk nombor 2 kita, dokumen. Boleh type dalam public chat apa yang you all belajar hari ni daripada policy, organisation and arrangement ni.
Okay, good. Risiko tidak dapat dihilangkan. Yes, Mr. Ling. Risiko tidak dapat dihilangkan. Dia minimum dia 1. Sebab tu lah, cara macam mana pun tetap akan ada accident. Performance bergantung pada KPI. Leading indicator, lagging indicator, yes. Maintain alap. Popia. Okay, cantik. KPI and performance, cantik. Mana satu betul? Dua-dua betul. Yes. Dua-dua dia betul. Cuma dia, yes. PDCA tu ISO. Popia tu ILO. Asal usul dia orang. Jadi kalau dengar safety officer duk menjerit Popia tu, maksudnya tu safety officer zaman dinosaur. Yes. OS management system mesti dimonitor secara proaktif ataupun secara reaktif. Dua-dua kena buat. Okay, good. Maksudnya you all faham lah apa yang saya nak cakap ni. Okay, sebelum saya pergi ke tajuk seterusnya, saya nak rehat 5 minit. Sekejap. So, kita sambung pada pukul 11.45.